Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfaiza binti Abdullah, nomor metrik P168103. Hari ini saya ingin membentangkan rancangan pengajaran harian, tugasan kedua. Mata pelajaran yang kami pilih yaitu subjek sains darjah 5. Tema yang kami pilih yaitu tumbuh-tumbuhan dan tajuk saya melindungi diri daripada musuh. Seterusnya bagi standard kandungan pula, tumbuhan melindungi diri daripada musuh dan keadaan persekitaran. Manakala standard pembelajaran menyatakan cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh dan menjelaskan contoh ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Seterusnya objektif dan kriteria kejayaan. Objektif yang pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 cara tumbuhan melindungi diri dengan betul. Yang kedua, menjelaskan sekurang-kurangnya 3 fungsi setiap cara perlindungan tumbuhan dengan betul berdasarkan aktivitas stesen pembelajaran. Yang ketiga, melengkapkan lembaran kerja secara kolaboratif dan membentangkan cara hasil perbincangan kumpulan dengan jelas. Seterusnya, kriteria kejayaan. Yang pertama, murid berjaya menyenaraikan 4 cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh dengan betul. Yang kedua, murid dapat menjelaskan fungsi ciri pelindungan tumbuhan dengan tepat secara lisan dan bertulis. Dan yang terakhir, murid dapat melengkapkan tugasan stesen pembelajaran dan pembentangan hasil perbincangan secara aktif dalam kumpulan. Seterusnya, fokus, yaitu strategi pengajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua, pembelajaran aktif. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, think, pay, share. Yang kelima, station rotation ataupun gallery work. Dan yang keenam, gamifikasi melalui word wall. Dan seterusnya, nilai murni. Nilai murni yang terdapat dalam RPH ini yaitu kerjasama, bertanggung jawab, menghargai alam sekitar, keyakinan diri, dan kesabaran. Seterusnya, elemen merentas kurikulum, EMK. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Murid menghasilkan peta acting dan mengelaskan tumbuhan mengikut cara perlindungan diri secara kreatif. Seterusnya, sains dan teknologi. Murid menggunakan video dan bahan multimedia untuk memahami cara tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Dan yang ketiga, nilai murni. Murid dapat memupuk sikap menghargai dan memelihara tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Yang terakhir, bahasa. Murid menggunakan istilah sains dengan betul semasa aktiviti perbincangan dan pembentangan. Dan yang terakhir, kemahiran berpikir, KP. Yang pertama, mengenal pasti ciri khas tumbuhan yang digunakan untuk melindungi diri daripada musuh. Yang kedua, mengelaskan tumbuhan mengikut cara perlindungan diri masing-masing. Yang ketiga, menganalisis fungsi ciri perlindungan tumbuhan terhadap kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, menjelaskan kepentingan tumbuhan melindungi diri daripada musuh bagi memastikan kemandirian spesies. Terusnya, pengetahuan sedia ada murid. Yang pertama, murid pernah melihat tumbuhan seperti kaktus, pokok semalu, dan tumbuhan beracun di persekitaran mereka. Yang kedua, murid mengetahui bahawa sesetengah tumbuhan mempunyai ciri khas seperti duri, getah, racun, dan daun yang menguncuk apabila disentuh. Dan yang ketiga, murid mengetahui secara umum bahawa tumbuhan memerlukan perlindungan untuk memastikan kelangsungan hidup. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan dalam RPH ini yaitu projektor LCD, komputer riba, telefon bimbit, buku teks, dan lembaran kerja setiap stesen. Seterusnya, set induksi. Set induksi yang diambil dalam masa 5 minit, yaitu aktiviti guru menayangkan gambar pokok kaktus menggunakan slide. Guru mengemukakan soalan rangsangan, murid memberi respon berdasarkan pemerhatian, guru mengaitkan jawapan murid dan tajuk pembelajaran. Contoh soalan yang akan diajukan oleh guru dalam set induksi ini adalah mengapakah tumbuhan ini mempunyai duri dan apa yang akan berlaku jika tumbuhan tidak dapat melindungi diri. Terusnya langkah pertama, guru akan mengambil masa dalam 10 menit untuk melakukan aktiviti think, pay, share, yang mana murid akan menonton video berkaitan cara perlindungan tumbuhan. Murid akan berfikir secara individu, murid berbincang bersama pasangan, murid berkongsi pendapat bersama rakan. Dan soalan kebat akan diajukan yaitu apakah fungsi duri pada tumbuhan dan bagaimanakah tumbuhan itu melindungi diri. Seterusnya langkah 2, yang mana guru akan mengambil masa selama 2 menit untuk melakukan aktiviti station rotation ataupun gallery walk. Yang mana dalam aktiviti stesen itu terbahagi kepada 4 stesen. Yang mana stesen pertama mengenai tumbuhan berduri, stesen kedua tumbuhan mengeluarkan getah, stesen ketiga tumbuhan beracun ataupun berbau, dan stesen yang keempat pokok semalu. Yang mana setiap stesen tersebut guru akan memberikan kumpulan ataupun memberikan ketua kumpulan, dan peranan murid sebagai ketua kumpulan, pencatat, penjaga masa, dan pembentang akan dilakukan dalam langkah 2. Manakala dalam langkah 3 yaitu guru akan mengambil masa selama 15 menit yaitu melakukan aktiviti pembentangan dan kuis melalui aplikasi word wall. Yang mana aktivitinya wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil pembelajaran ataupun hasil perbincangan daripada stesen-stesen tadi. Guru akan menjalankan sesi soal jawab, murid akan menjawab kuis melalui aplikasi word wall. Yang mana guru akan menayangkan setiap soalan melalui papan tulis dan murid akan berbincang dan memberikan jawapan secara individu. Fokus dalam aktiviti ini adalah pengukuhan konsep, penilaian kefahaman murid, dan pembelajaran yang menyeronokkan. Dan penutup, guru akan mengambil masa 5 menit, yang mana guru akan membuat rumusan pembelajaran, murid akan menyatakan semula contoh tumbuhan hasil daripada perbincangan, dan guru akan menerapkan nilai menghargai alam sekitar kepada murid-murid, dan guru akan memberi peneguhan yang positif. Seterusnya, refleksi guru, yaitu kekuatan, kekurangan, dan cadangan penambahbaikan.
Bagi kekuatan, guru akan memberikan 6, iaitu penggunaan BBM visual yang menarik. Dan yang kedua, pembelajaran aktif dan berpusatkan murid. Yang ketiga, aktiviti PAK21 dan yang pelbagai. Dan yang keempat, penggunaan kebat. Yang kelima, aktiviti kolaboratif ataupun hands-on. Dan yang keenam, penggunaan word wall sebagai pengukuhan. Manakala kekurangan bagi RPH ini iaitu guru mempunyai kekurangan dalam pengurusan masa aktiviti stesen. Dan yang kedua, tahap penguasaan murid yang berbeza. Dan yang ketiga, murid pasif dalam kumpulan. Manakala bagi cadangan penambahbaikan pula, guru akan menambahkan lagi dan memperbaiki dari segi pengurusan masa, pembezaan tugasan, peningkatan penglibatan murid dan menetapkan peranan setiap ahli kumpulan. Kesimpulan bagi RPH ini, secara keseluruhannya, RPH yang dilakukan ini selaras dengan DSKP Sains tahun 5 dan mengintegrasikan PAK21 dan KEBAT. Manakala RPH ini juga mewujudkan pembelajaran aktif dan bermakna dan membantu murid dalam memahami konsep perlindungan tumbuhan yang sebenar. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan RPH bagi mata pelajaran Sains tahun 5 yang bertajuk Menyesuaikan Diri dengan Iklim dan Perubahan Musim. Saya akan mulakan dengan standard kandungan dan standard pembelajaran yang digunakan dalam RPH ini, di mana standard kandungan yang dipilih ialah tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim, manakala standard pembelajaran pula ialah murid dapat menjelaskan ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim, serta menerangkan bagaimana perubahan musim tersebut mempengaruhi penyesuaian tumbuhan untuk kelangsungan hidup. Bagi objektif RPH ini pula, di mana pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menghubung-kaitkan sekurang-kurangnya 4 ciri adaptasi tumbuhan dengan keadaan iklim dan perubahan musim dengan betul. Selain itu, murid juga dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 fungsi 3 adaptasi tumbuhan secara lisan dengan tepat, dan murid juga dapat melaksanakan aktiviti simulasi dadu, iklim dan musim secara kolaboratif serta membentangkan hasil dapatan kumpulan dengan yakin dan jelas. Strategi pengajaran pula, kami menggunakan pendekatan yang berpusatkan murid, pembelajaran aktif, pembelajaran kooperatif, gamifikasi dan simulasi. Nilai murni yang diterapkan ialah kerjasama, tanggungjawab, kreativiti dan keyakinan diri. Selain itu, elemen merentas kurikulum yang diterapkan termasuklah kreativiti dan inovasi, sains dan teknologi serta kelestarian alam sekitar. Dari segi kemahiran berfikir pula, murid dapat mengaplikasikan, menganalisis serta menilai bagaimana maklumat berdasarkan situasi iklim yang diberikan. Seterusnya, bagi pengetahuan sedia ada murid dan bahan bantu mengajar dalam RPH ini pula ialah sebelum PDP dijalankan, murid mempunyai beberapa pengetahuan sedia ada seperti murid pernah memerhati pelbagai jenis tumbuhan di persekitaran mereka seperti kaktus, pokok semalu, pokok kelapa yang mempunyai bentuk dan ciri yang berbeza. Yang kedua, murid mempunyai pengetahuan asas bahawa keadaan iklim dan cuaca yang berbeza dapat mempengaruhi ciri fizikal tumbuhan. Dan yang ketiga, murid pernah mengaitkan secara umum bahawa tumbuhan tertentu lebih sesuai hidup di kawasan panas, lembap dan kering. Antara bahan bantu mengajar yang digunakan ialah LCD, komputer riba, skrin projector putih, papan putih, dadu iklim dan juga musim. Seterusnya, dengan pelaksanaan aktiviti PDP ini pula, di mana bagi set induksi, guru akan mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dengan bertanyakan kabar murid, dan murid akan memberi respon untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk mulakan pembelajaran. Guru akan memulakan pengajaran dengan menayangkan slide berkaitan iklim dan perubahan musim dan akan bertanya beberapa soalan pencetus minda seperti apa yang kamu lakukan ketika cuaca panas atau hujan lebat dan pernahkah kamu melihat tumbuhan di kawasan iklim yang berbeza. Murid akan memberikan respon berdasarkan pengalaman mereka dan guru akan mengaitkan jawapan tersebut dengan tajuk pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Bagi langkah satu pula, di mana dalam langkah ini guru akan menayangkan video dan slide berkaitan tumbuhan dalam pelbagai iklim dan musim. Murid juga akan diminta untuk memerhati ciri adaptasi tumbuhan seperti daun, batang dan juga akar. Guru juga mengemukakan soalan perbincangan seperti mengapa kaktus mempunyai daun yang kecil serta bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri di sesuatu iklim tersebut. Melalui aktiviti ini, murid dapat mencetus idea tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan juga cuaca. Seterusnya, langkah 2 iaitu aktiviti utama kami yang dinamakan sebagai dadu iklim dan juga musim, di mana dalam aktiviti ini murid akan dibahagikan kepada 6 kumpulan utama dan setiap kumpulan ini akan terdiri daripada 6 orang murid. Guru menerangkan peraturan simulasi dadu sebelum aktiviti tersebut dimulakan, di mana wakil kumpulan akan membaling dadu secara bergilir-gilir dan setiap isi dadu
tersebut mewakili jenis iklim ataupun musim yang berbeza. Berdasarkan hasil lontaran dadu tersebut, murid perlu mengenal pasti jenis iklim atau musim, memilih tumbuhan yang sesuai serta menerangkan ciri adaptasi tumbuhan tersebut. Setelah itu, setiap kumpulan tersebut akan membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas. Guru juga akan bertindak sebagai pembimbing dengan memantau aktiviti, memberi maklum balas serta peneguhan positif kepada murid. Selepas aktiviti simulasi dijalankan, guru melaksanakan aktiviti pengukuhan dalam langkah 3 menggunakan aplikasi Background. Dalam aktiviti ini, murid akan menjawab kuis interaktif yang dipaparkan melalui projektor di mana guru mengendalikan kuis tersebut secara langsung dengan memilih jawapan berdasarkan respon murid. Guru akan menyimak jawapan bersama murid serta memberi penerangan tambahan bagi soalan yang sukar. Di mana aktiviti pengukuhan ini akan membantu menilai tahap kefahaman murid secara lebih menyeronokkan dan lebih interaktif. Bagi penutup pula, di mana guru akan membuat rumusan keseluruhan pembelajaran serta menegaskan kepentingan tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Guru juga akan mengaitkan pembelajaran dengan situasi kehidupan sebenar sebelum murid menyatakan refleksi atau pengetahuan baru yang diperolehi sepanjang PDP dijalankan. Jadi sekali ialah justifikasi terhadap RPH ini, di mana antara kekuatan RPH ini ialah bahan bantu mengajar digital seperti video, slide, penggunaan kuis telah menarik minat dan meningkatkan kefahaman pelajar. Yang kedua, simulasi dadu telah meningkatkan penglibatan aktif murid. Dan yang ketiga, pembelajaran kooperatif galakan kerjasama dan perkongsian idea. Keempat, pembentangan meningkatkan keyakinan diri dan komunikasi sesama pelajar. Dan yang terakhir, pembelajaran aktif menyelaras dengan pendekatan konstruktivisme. Namun begitu, terdapat juga beberapa kekurangan seperti pengurusan masa yang kurang optimum semasa aktiviti simulasi, perbezaan tahap murid menyebabkan sebahagiannya kurang aktif, murid bergantung kepada ahli komponen yang lain, murid juga memerlukan bimbingan untuk kaitkan adaptasi dengan iklim dan musim. Oleh itu, beberapa cadangan penambahbaikan yang telah dicadangkan seperti pemberian peranan khusus dalam kumpulan seperti ketua, pencatat, penjaga masa dan pembentang, bimbingan awal kepada murid yang lemah, kad sokongan bergambar bantu kefahaman, penggunaan timer visual untuk kawalan masa serta lembaran kerja ikut tahap pengesuaian murid. Secara keseluruhannya, RPH ini telah berjaya meningkatkan kefahaman murid tentang penyesuaian tumbuhan terhadap iklim dan perubahan musim melalui pendekatan pembelajaran secara aktif dan berpusatkan murid. Selain itu, aktiviti yang dijalankan ini juga dapat mengembangkan kemahiran komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan juga kritis selaras dengan pendekatan PAK21. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian RPH bagi subjek mata pelajaran sains untuk murid tahun 5 dinamik, bilangan murid sebanyak 36 murid pada masa 9 pagi hingga 10 pagi, bertemakan tumbuh-tumbuhan bagi tajuk kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan, kemahiran fokus iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir secara kritis, kerjasama dan kemahiran memerhati. Objektif pembelajaran iaitu menyatakan maksud kemandirian spesies, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kepentingan kemandirian dan kesan kepupusan spesies haiwan dan tumbuhan terhadap manusia dan alam sekitar dengan tepat melalui aktiviti kahot. Seterusnya, menghasilkan peta iting secara kolaboratif berdasarkan situasi masalah yang diberikan serta membentangkan hasil pembincangan kumpulan dengan yakin dan jelas. Seterusnya, standard kandungan, kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan, standard pembelajaran dengan menyatakan maksud kemandirian spesies, menjelaskan dengan contoh ciri dan tingkah laku haiwan untuk berlindung diri daripada musuh, menjelaskan dengan contoh ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca yang melampau, mengenal pasti cara haiwan melindungi telurnya dan mengenal pasti cara haiwan memastikan anaknya untuk terus hidup. Seterusnya, kriteria kerjaya sekurang-kurangnya 30 daripada 36 murid dapat menyatakan maksud kemandirian spesies dengan betul. Yang kedua, sekurang-kurangnya 30 daripada 36 murid dapat menyenaraikan 3 kepentingan kemandirian dan kesan kepupusan spesies haiwan dan tumbuhan dengan tepat semasa aktiviti berkumpulan. Yang ketiga, murid dapat menghasilkan peta iting dan membentangkan hasil perbincangan secara berkumpulan. Fokus, strategi pembelajaran, berpusatkan murid, sesi soal jawab, pembelajaran secara komparatif, inquiry penemuan, pembelajaran abad ke-21, nilai murni, menyayangi alam sekitar, kerjasama, bertanggungjawab, menghargai kehidupan dan prihatin terhadap hidupan liar, elemen yang merentas kurikulum, kreativiti dan inovasi, bahasa, nilai murni, kelestarian alam sekitar, teknologi maklumat dan komunikasi, yang terakhir kemahiran berfikir,
memahami maksud kemandirian spesies, menganalisis punca dan kesan kepupusan spesies terhadap manusia dan alam sekitar, memberi justifikasi tentang kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan spesies, dan yang terakhir menghasilkan peta iting berdasarkan situasi masalah yang Seterusnya, pengetahuan yang sedia ada murid dapat mempunyai pengetahuan asas tentang haiwan membiak melalui bertelur dan melahirkan anak. Yang kedua, mengetahui cara tumbuhan menghasilkan biji benih untuk mengekalkan spesies. Yang ketiga, murid pernah melihat ataupun mendengar tentang isu kepupusan haiwan dan tumbuhan melalui televisyen, internet dan persekitaran sekeliling. Bahan bantu mengajar, komputer riba, LCD, video kepupusan haiwan, kad situasi masalah, kertas majung, pen marker, aplikasi WordWall ataupun Kahoot, gambar haiwan dan tumbuhan. Set induksi. Selama 5 minit, guru memberi salam dan bertanya kabar kepada murid, dan guru memastikan murid dalam keadaannya bersedia untuk belajar. Guru bertanya kepada murid adakah haiwan ini masih wujud, apa yang berlaku jika haiwan dan tumbuhan pupus, dan seterusnya guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. Langkah yang pertama, selama 15 minit, guru akan menayangkan video dan menceritakan kepupusan haiwan. Guru akan mempamerkan foto hutan sebelum dan selepas pembalakan. Murid akan melihat perubahan. Guru akan menimbulkan perbincangan dengan murid. Apakah yang berlaku jika spesies itu pupus? Atas sebab apakah manusia perlu melindungi tumbuhan dan haiwan? Melalui pengalaman jawapan murid akan menentukan jawapan mereka. Seterusnya, langkah yang kedua, selama 20 minit, guru akan mengedarkan kad situasi masalah tentang isu kepupusan seperti kepupusan lebah, kepupusan penyu, kepupusan pokok bakau, kepupusan ikan di sungai. Murid akan berbincang dan menganalisis isu berdasarkan aspek punca, kesan, dan langkah pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang ketiga, dengan menggunakan kertas majung dan marker, pelajar membuat peta iting menyerupai peta pelbagai alir. Dengan menggunakan kaedah gallery walk, setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan mereka, dan murid lain akan memberi ulasan dan cadangan tentang pembentangan rakan tersebut. Dan guru akan membimbing murid dan membuat kesimpulan setiap spesies mempunyai peranan yang penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Seterusnya, langkah yang ketiga, selama 10 minit, guru akan melaksanakan kuis dengan menggunakan aplikasi Kahoot untuk aktiviti pengukuhan murid. Murid perlu menjawab sebanyak 10 soalan yang berkaitan tentang kepentingan kemandirian spesies dan langkah pemeliharaan. Dan guru akan berbincang bersama murid, jawapan dan memberi penerangan kepada murid terhadap apa yang mereka kurang fahami. Dan guru akan memberi pujian dan memberi peneguhan yang positif kepada murid atas penglibatan aktif dalam aktiviti berkumpulan. Rumusan, selama 10 minit, guru akan merumuskan tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan kepentingan menjaga keseimbangan alam sekitar. Guru menerapkan nilai murni menyayangi alam sekitar dan menghargai kehidupan semua spesies. Dan yang terakhir, guru memberi pujian kepada murid atas kerjasama dan penglibatan murid semasa sesi PDP dijalankan. Seterusnya, justifikasi guru bagi kekuatan aktiviti yang dijalankan. Problem-based learning dan gallery walk dapat meningkatkan penglibatan murid yang aktif sepanjang PDP dijalankan. Murid lebih memahami kepentingan kemandirian spesies dengan bantuan peta iting, kad situasi dan video. Selaras dengan pembelajaran abad ke-21 melalui aktiviti perbincangan berkumpulan dan pembentangan dapat membantu pelajar meningkatkan kreativiti, komunikasi, kolaborasi dan pemikiran secara kritis. Yang terakhir, penggunaan kuis secara interaktif, WordWall, Kahoot telah berjaya meningkatkan minat dan motivasi murid untuk belajar sains. Bagi kelemahan, terdapat beberapa murid yang tidak yakin dengan aktiviti pembentangan berkumpulan. Setengah murid memerlukan bimbingan tambahan untuk memahami kesan kepupusan spesies. Dan yang terakhir, pengurusan masa semasa gallery walk perlu dilakukan dengan lebih. Seterusnya, cadangan penambahbaikan, bahan sokongan bergambar dan kata kunci perlu disediakan oleh guru bagi membantu murid memahami konsep dengan lebih jelas. Bagi memastikan aktiviti pembelajaran berjalan mengikut masa yang ditetapkan, guru perlu menggunakan timer digital. Dan yang ketiga, bagi memastikan murid dapat mengikuti sesi PDP dengan lebih berkesan, guru perlu menyediakan lembaran kerja mengikut tahap penguasaan murid. Seterusnya, guru perlu menambah aktiviti yang berasaskan teknologi dan simulasi bagi meningkatkan penglibatan murid. Sebagai kesimpulannya, RPH ini tersusun dengan baik dan sesuai dengan murid tahun 5 kerana objektif dan aktiviti pembelajaran yang menarik.
Selain itu, murid juga perlu memahami kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Melalui aktiviti yang menarik seperti problem-based learning, galeri walk, dan quiz interaktif yang membantu meningkatkan penglibatan murid dan juga dapat mengembangkan kemahiran komunikasi murid. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa murid yang memerlukan bimbingan tambahan semasa aktiviti pembentangan dan penguraian isi. Pada masa akan datang, guru perlu menyediakan alat bantu mengajar yang pelbagai dengan menggunakan pendekatan diferensiasi secara menyeluruh agar dapat membantu semua pelajar mencapai matlamat akademik dengan lebih berkesan. Seterusnya, model inovasi ini telah dibangunkan untuk membantu murid memahami topik yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan melalui pendekatan pembelajaran yang lebih aktif, interaktif, dan berpusatkan murid. Melalui model ini, murid bukan sahaja mempelajari teori, malah mereka juga terlibat secara langsung dalam pelbagai aktiviti pembelajaran yang sangat menarik. Selain itu, model ini juga telah memberikan penekanan kepada penguasaan konsep perlindungan diri tumbuhan, penyesuaian tumbuhan terhadap iklim, serta kepentingan kemandirian spesies. Di mana ketiga-tiga konsep tersebut ini disampaikan melalui aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan bermakna bagi meningkatkan kefahaman serta penglibatan murid dalam proses pembelajaran. Bagi objektif modul inovasi yang dibangunkan ini adalah untuk membantu guru melaksanakan pengajaran berkaitan topik tumbuh-tumbuhan dengan lebih mudah dan berkesan. Selain itu, modul ini juga turut menerapkan elemen teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK serta inovasi dalam proses pembelajaran. Melalui modul ini, murid juga dapat meningkatkan kefahaman mereka berkaitan ciri khas tumbuhan, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap iklim dan perubahan musim, serta memahami konsep kemandirian spesies tumbuhan dan haiwan. Di samping itu, modul ini juga telah membantu murid mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari melalui pelbagai aktiviti yang menarik seperti perbincangan, simulasi, pembentangan, dan penyelesaian tugasan secara aktif dan juga kreatif. Seterusnya, kaedah penyampaian yang ada dalam RPH ini iaitu penggunaan teknologi, aktiviti stesen pembelajaran, penggunaan peta iting, inquiry penemuan, slide presentation, gallery walk, pengukuhan melalui teknologi digital, aktiviti kolaboratif, aktiviti berkumpulan iaitu think, share dan pembentangan, simulasi dadu dan iklim, pembelajaran berpusatkan murid, dan yang terakhir, pembelajaran berasaskan masalah. Seterusnya, jenis pentaksiran yang ada dalam RPH ini iaitu sebanyak 7. Yang pertama, pentaksiran lisan, iaitu soal jawab, perbincangan dan penerangan murid. Yang kedua, pentaksiran pemerhatian, yang mana penglibatan murid, kerjasama berkumpulan dan komunikasi murid. Dan yang ketiga, pentaksiran bertulis, iaitu lembaran kerja, tugasan stesen dan peta iting. Yang keempat, pentaksiran pembelajaran, pembentangan kumpulan dan gallery walk. Yang kelima, pentaksiran digital interaktif, iaitu menggunakan aplikasi WordWall, Cohort dan Whiteground. Yang keenam, pentaksiran formatif, yaitu dijalankan semasa PDP melalui aktiviti, soal jawab dan pemerhatian guru. Dan yang terakhir, pentaksiran akuatik, yaitu menyelesaikan masalah, simulasi, aktiviti situasi sebenar berkaitan sains dan alam sekitar. Pentaksiran ini dijalankan berterusan melalui pemerhatian, soal jawab, kuis interaktif, lembaran kerja, pembentangan berkumpulan, dan aktiviti perbincangan. Kaedah pentaksiran ini digunakan untuk menilai tahap penguasaan murid terhadap objektif pembelajaran, kemahiran komunikasi, kerjasama, dan penglibatan murid dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan. Modul ini dibangunkan untuk membantu murid memahami konsep kemandirian spesies melalui aktiviti yang interaktif dan menyeronokkan. Modul ini merangkumi 3 topik utama, yaitu berlindung daripada musuh, menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan, dan kepentingan kemandirian spesies. Pelbagai aktiviti seperti teknik pay and share, aktiviti station, WordWall, Whiteground, dan Cohort digunakan untuk meningkatkan penglibatan murid serta pemahaman murid. Modul ini dapat membantu murid belajar secara aktif dan meningkatkan minat terhadap sains dan menguasai konsep kemandirian spesies dengan lebih berkesan. Seterusnya, murid menjalankan aktiviti station. Dalam aktiviti ini, murid bergerak dari satu stesen ke stesen lain untuk melaksanakan tugasan yang berbeza berkaitan cara haiwan melindungi diri daripada musuh. Aktiviti ini meningkatkan penglibatan aktif murid, kerjasama berkumpulan, dan kemahiran komunikasi. Melalui aktiviti pengukuhan, selepas aktiviti station ini, murid akan menjalankan aktiviti pengukuhan dengan menggunakan aplikasi WordWall. Murid menjawab soalan secara interaktif melalui pemahaman murid tentang konsep yang telah dipelajari dan menjadikan pembelajaran ini lebih menyeronokkan. Melalui aktiviti station dan pengukuhan ini, murid dapat memahami topik dengan lebih berkesan melalui pengalaman pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berasaskan teknologi.
Seterusnya, saya akan menerangkan aktiviti dadu iklim dan musim. Dalam aktiviti ini, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan membaling dadu untuk mendapatkan jenis iklim dan atau musim. Murid kemudian mengenal pasti tumbuhan yang sesuai serta menerangkan cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dengan iklim yang diperolehi. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas. Selepas itu, murid akan menjawab kuis bagi menguji tahap kefahaman mereka mengenai penyesuaian tumbuhan terhadap iklim dan perubahan musim. Aktiviti ini dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran berfikir, dan kerjasama dalam kalangan murid. Seterusnya, peta Eyting pelbagai alir adalah digunakan untuk mengenal pasti hubungan antara punca dan kesan bagi sesuatu isu. Melalui peta ini, murid dapat berfikir secara kritis dan menyusun idea dengan lebih teratur serta memahami langkah-langkah penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dan seterusnya murid akan menerima situasi. Dan murid akan berbincang secara berkumpulan mengenai punca kepupusan, kesan, dan langkah pemeliharaan dan pemeliharaan. Seterusnya, murid akan menghasilkan peta Eyting dengan menggunakan kertas majung dan marker. Selepas murid menghasilkan peta Eyting dan mereka akan membentangkan hasil perbincangan mereka kepada rakan-rakan yang lain. Seterusnya, selepas murid menghasilkan peta Eyting, murid akan menjalani ujian melalui aplikasi Kahoot dengan menjawab 10 soalan kuis tentang kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan. Melalui aplikasi ini, guru menguji tahap pemahaman murid. Kesimpulannya, secara keseluruhan, RPH dan modul inovasi ini berjaya mewujudkan PDP sains yang aktif, interaktif dan berpusatkan murid selaras dengan DSKP dan serta pembelajaran abad ke-21. Melalui penggunaan aktiviti kolaboratif, simulasi dan teknologi digital dapat meningkatkan kefahaman serta penglibatan dan kemahiran komunikasi serta pemikiran yang kritis murid. Selain itu, murid juga didedahkan dengan nilai menghargai alam sekitar dan kepentingan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, aspek pengurusan masa dan penglibatan murid pelbagai tahap perlu terus dipertingkatkan bagi memastikan PDP ini lebih berkesan.